Okey. Sebelum tu sebelum kita start, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Zuni Hawian. Okey, baiklah untuk malam ni kita nak santai je, kita tak nak formal sebenarnya. Okey, malam ni kita nak saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan Temuduga Pendidikan. Memandangkan keputusan ujian meksi anda akan keluar pada minggu hadapan. Jadi secara eloklah saya bagi persediaan awal untuk anda semua sebelum anda di Temuduga. Okey, saya harap dengar. Okey. Yang mana yang tak dapat masuk nanti saya akan masukkan dekat YouTube channel. Bolehlah tengok dekat YouTube channel saya nanti. Okey. Temuduga Program Pendidikan. Malam ni kita nak santai. Okey. Okey. Anda layak Temuduga, saya ucapkan jutaan ribuan jutaan tahniah sekiranya anda layak untuk ditemuduga nanti. Jika tidak pada minggu hadapan, kalau sekiranya anda menyemak keputusan sekiranya duka cita, saya beberapa kali saya dah pesan jangan berputus asa. Ada banyak lagi laluan untuk anda bergelar sebagai seorang guru, bukan sekadar hanya untuk memasuki ke program ijazah sarjana muda pendidikan. Ada banyak lagi laluan, so saya sarankan sekiranya nanti kalau semak keputusan, kalau tak berjaya, saya sarankan sekali lagi, kalau sekiranya semak nanti dia tulis duka cita, saya sarankan jangan putus asa. Terima dengan hati terbuka dan teruskan apa yang anda dapat, itulah yang terbaik untuk anda, dan ada lagi banyak cabang-cabang lain yang boleh anda bergelar sebagai seorang cikgu nanti. Okey. Sebelum kita mulakan, semalam hari Khamis dah keluar keputusan untuk CJ Tinggi Pelajar Malaysia STPM. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada yang mendapat keputusan yang cemerlang, yang tidak mendapat keputusan cemerlang, tidak mengapa, jangan mengalah, jangan orang kata jangan merasakan diri down, berputus asa, dan jangan comparekan hidup anda dengan orang lain. Hidup kita adalah hidup kita, hidup orang lain adalah hidup orang lain. So kita jangan compare antara satu sama lain. Percaya pada rezeki Allah tetapkan nanti. Okey. Sebab majoriti kebanyakan di IPT maupun di U nanti, kebanyakan yang tak dapat pointer cemerlang ni lah yang akan cemerlang di U nanti. Kalau tak percaya, itulah realiti yang sebenar kehidupan di U nanti. Okey. Maksudnya faktor tidak dipanggil meksi. Saya ada banyak kali saya dengar keluhan daripada pelajar, kenapa saya tidak dipanggil ujian meksi sedangkan saya melepasi syarat am, syarat khas. Kenapa saya tak dipanggil ujian meksi sedangkan keputusan saya elok. Ini faktor dia. Faktor yang pertama, kenapa anda tidak dipanggil meksi. Yang pertama, tidak melepasi syarat am dan syarat khas program yang telah ditetapkan. Maksudnya, kalau untuk lepasan SPPM, kalau pihak UPU tetapkan syarat am adalah mesti prinsipal penuh, sekurang-kurangnya grade C untuk pengajian am. Kalau tak dapat prinsipal penuh, secara automatik memang akan reject, dan memang secara automatik dia pihak minat orang kata sistem akan reject dan akan nilai untuk calon-calon yang lain pula. Maksudnya Maksudnya dekat situ, yang pertama kena wajib prinsipal penuh, sekurang-kurangnya grade C untuk pengajian am dan syarat am dan syarat khas. Syarat khas ni mestilah seperti macam kalau kita mohon subjek ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu di UPSI, misalnya contoh saya bagi. Misalnya kebiasaannya kalau di UPSI untuk syarat khas sekurang-kurangnya kena dapat grade B untuk subjek bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena wajib dapat grade B untuk yang nak mohon ISMP
pendidikan bahasa Melayu di UPSI. Okey, itu syarat khas. Syarat khas untuk seterusnya dia akan tengok lagi muat lepas ataupun tidak. Kalau tak dapat muat band 2 minimum muat band 2, secara automatik dia akan reject. Sekurang-kurangnya kena lepaskan syarat muat, syarat khas yang telah ditetapkan, kemudian result SPM. Result SPM ni penentu juga. Jangan kata, oh result SPM saya tak elok, boleh ke saya lepas masuk ke U walaupun saya dah dapat result cemerlang di peringkat STP. Tak, sekurang-kurangnya SPM pun kena balance. Yang subjek SPM kalau boleh mesti kredit subjek matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah dan 3 lagi subjek. Sekurang-kurangnya mesti dapat kredit C ke atas. Tapi minimal kalau boleh bagilah dapat B ke atas tu, kira okey lah tu. Kira result dah okey dah tu. Okey, seterusnya pointer. Okey, pointer ni untuk kebarangkalian. Okey, kebarangkalian okey. Pointer ni turut juga dikira dalam pemilihan untuk ketemuduga nanti. Kalau pointer misalnya 2.5, mohon program di USM. Contoh, saya bagi contoh. Agak mustahil lah anda nak mendapat tempat dengan berbanding dengan calon lain yang mohon majority for flat 3.9, 3.8, 3.75. So, pilih bersesuaian dengan program dengan result anda. Sebab tu saya katakan, tengok balik program yang anda pohon di sewaktu you tahun itu dengan result awak dapat semalam, sesuai ke tak dengan pointer capaian awak dengan antara STPM dengan SPM, matrikulasi dengan SPM, asasi dengan SPM. Tengok dua-dua tu keputusan. Tengok bersesuai tak. Jangan kata misalnya anda aliran sains tapi anda mohon pendidikan sejarah. Macam mana pihak UPU nak panggil anda ke temuduga? Sebab itu faktor yang perlu anda tahu. Bertepatan dengan keputusan anda dengan program yang sebab tu seringkali pelajar mengeluh, kenapa saya tak dapat. Bila disemak balik faktor kenapa anda tak dipanggil untuk duduki ujian maksi. Ujian maksi ini majoriti kalau syarat khas secara automatik akan dipanggil. Dia tak akan menilai lagi mengikut pointer, mengikut merit ataupun koko sekalipun. Okey. Yang penting lepas syarat khas pun insya-Allah akan dipanggil sebab kebanyakan yang dipanggil untuk menduduki ujian maksi ni dalam kelompok yang satu jangka yang banyak, dalam sekitar 20-30 mungkin mengikut tahun-tahun sebelum ni. So itu yang perlu anda ketahui. Okey, yang kedua, yang pointer ni yang akan dilihat untuk ketemuduga nanti, baru dia akan tengok merit anda, dia akan merit anda daripada yang paling ke yang paling rendah. Itu yang sangat penting. Okey, dengar. Seterusnya, yang ketiga, kesilapan memilih program pendidikan. Seperti macam saya cakapkan tadi, anda aliran sains tapi anda mohon aliran sastra. Tak boleh lah macam tu. Anda kena ikut flow. Kalau anda aliran sains, kena mohon aliran sains. Jangan mohon aliran sains tapi mohon aliran sastra. Tapi kalau aliran sastra nak mohon aliran sains, memang tak boleh lah. Sebab memang dah secara automatik takkan lepas syarat am dan syarat khas. Sebab dua aliran ni sangat berbeza untuk lepasan STPM. Kalau matrikulasi pun, kalau ada, kecuali aliran sains. Aliran sains kalau nak mohon untuk aliran kemanusiaan, untuk aliran sastra ni, dia hanya hanya beberapa mengikut subjek yang anda ambil di matrikulasi. Itu baru contoh. Misalnya dekat matrikulasi ambil pengajian perniagaan dan anda mohon ijazah sarjana muda pendidikan pengajian
perniagaan. Itu bolehlah secara automatik, tapi kena bersesuaian dengan subjek yang anda ambil. Sebab tu di matrikulasi asasi ke STPM sama je. Okey, yang keempat yang keempat kuarter yang ditetapkan oleh program berkenaan. Okey, kuarter ni kebiasaannya setiap tahun pihak universiti akan tetapkan untuk program ni berapa kuarter bilangan yang diperlukan. Tak semestinya setiap tahun akan sama kuarter program yang kita pohon. Contoh misalnya tahun lepas, kebanyakan yang masuk adalah untuk di UPSI. Contoh walaupun contoh ini bukannya saya cakap ni bukannya benar, tapi saya memberi contoh supaya anda nampak gambaran macam mana kenapa anda tidak dipanggil ujian maksi dan temuduga. Kuarter yang ditetapkan oleh program pengenaan. Contoh misalnya kalau ijazah sarjana pendidikan di UPSI, misalnya kalau UPSI ambil untuk BM, sekurang-kurangnya dia ambil dalam 150 pelajar, dia akan cukupkan kuarter tu 150, dia akan ikut susunan merit daripada merit yang paling tinggi sampai ke merit 150 tu. Kalau misalnya 150 tu dah pointer pun 3.33, secara automatik akan selamatlah. Itu peranan dia. Peranan pointer kita. Pointer kita ni lah yang membantu kita sama ada kita layak ataupun tidak untuk mendapat tempat di universiti. Yang terakhir merit. Merit rendah dari pelajar lain. Ini kebiasaan lah. Kebiasaan yang selalu pelajar komplain kenapa dan kenapa. Ini yang selalunya pelajar komplain, kenapa saya tak dipanggil temuduga, kenapa saya tak dipanggil maksi. Merit rendah daripada pelajar lain. Walaupun anda dapat 3.25 dan merit anda dalam sekitar 70, tapi anda jangan kata result 3.25, merit dah 70. Okey sangat dah tu, tapi anda kena fikir yang mohon program khusus yang kita mohon tu terlalu ramai persaingan calon-calon lain yang datang for flat, yang datang 3.9, 3.8, 3.7 yang menyebabkan merit anda akan jatuh daripada 70, mungkin dia akan jatuh ke bawah. Itu puncanya faktor kenapa tidak dipanggil maksi dan temuduga. Itu yang perlu anda ketahuilah. Ini sangat penting. Tak ada sebab kenapa anda tak dipanggil, mesti ada sebab. Kenapa dan kenapa. Bila tengok balik, ini puncanya, ini sebabnya. Tak ada perkara yang orang kata pihak universiti terlepas pandang ke ataupun silap kira ke apa ke, tak ada. Mesti ada ni punca je sebab apa. Seterusnya. Slide seterusnya saya paparkan bagaimana nak kira pengiraan merit. Untuk pelajar STPM, nilai grade mata pelajaran, ambil ini kebiasaan yang digunakan oleh grade STPM. Kalau A 4.0, A tolak 3.67, B plus 3.33. Macam mana nak kira? Ambil pointer anda, misalnya pointer anda berapa? 3.25. Masuk kat sini. 3.25 darab 90 bahagi dengan 4.0. Dapat berapa? Contoh, misalnya dapat 70. Itu 70 untuk akademik. Tak campur lagi dengan koko. Kalau koko dah dapat 10, merit anda secara automatik akan dapat 80. Kalau metrik dan asasi, PNJK akan dibekalkan oleh bahagian matrikulasi KPM, Pusat Asasi Sains, UM, PASUM dan asasi UiTM bagi membolehkan markah akademik dikira. Ini pun sama, untuk markah asasi pun sama juga, darab je. Masukkan pointer, darab 90 bahagi 4.0. Diploma pun sama. Masuk pointer anda, darab 90 bahagi 4.0. Dapat
Ni berapa merit anda, merit akademik, tak campur lagi dengan markah koko. Okey.